Cikgu Hans akan kongsikan informasi tentang bagaimana DIY enzim dan baja cecair di rumah. Sebenarnya, penggunaan baja cecair dan baja berbentuk pelet ada perbezaannya. Dengan penggunaan yang betul dan formula yang bagus, dia akan memberi nutrien yang sempurna kepada tanaman anda supaya tanaman anda akan berbuah dengan lebat ataupun berbunga dengan cantik. Malam ini kita akan belajar tentang penggunaan dan cara DIY enzim dan baja cecair di rumah. Tips ini memang sesuai untuk penggunaan di rumah dan juga di ladang-ladang. Dengan tidak membajakan masa para hadirin, kita mempersilakan Cikgu Hans. Mari berikan tepukan yang kuat di depan kamera. Cikgu Hans. Terima kasih, Jess. Wah, kami jumpa lagi ya. Selamat malam saudara-saudari. Selamat datang ke Bengkel Pekebun Cikgu Hans. Kami memang bersyukur ada saudara-saudari meluangkan masa untuk teman kami pada malam ini. Kita sudah tahu FMCO kali ini dilakukan lagi. Dan kami memang berharap saudara-saudari adalah sihat dan selamat belaka di rumah. Banyak kawan berkongsi dengan kami, mereka berkebun di rumah memang membantu lepaskan beban atau emosi negatif. Mereka rasa lebih sihat, kanak-kanak rasa gembira dan lebih semangat lagi dengan berkebun di rumah. Okay? Dan kali ini lagi, dan banyak kawan tanya kami tentang soalan macam mana buat enzim atau baja cecair dengan betul. Jadi kami rasa, okay, boleh buka tajuk seperti ini, iaitu bagaimana DIY enzim dan baja cecair di rumah. Keyword adalah, kata kunci adalah enzim dan rumah. Jadi, enzim ini adalah untuk tujuan perkebunan saja, bukan untuk minum dan makan. Kandungan yang dikongsi pada malam ini juga sesuai untuk peladangan yang besar juga. Untuk sesiapa yang pernah membuat enzim sebelum ini, pernahkah anda menghadapi masalah ini? Kami tak pasti enzim yang dibuat itulah betul atau tak. Dan kami nampak ada lapisan gula putih pada atas enzim. Masih boleh digunakan. Dan kami kadang-kala juga ada tengok ada lapisan kulat hitam, okay, pada permukaan enzim. Okay, apa itu yang tunjuk nanti kami akan terangkan. Dan bolehkah saya campur semua bahan saja untuk membuat enzim? Dan selepas saya buat enzim, macam mana saya boleh gunakan enzim dengan betul? Untuk kawan yang tak pernah buat enzim sebelum ini, mungkin fikir, saya telah berikan baja, saya telah taburkan baja. Kenapa saya perlu sembuh enzim lagi? Ini adalah betul. Tapi anda mungkin menghadapi situasi seperti berikut. Batang pokok anda diliputi oleh lumut. Seperti ini. Tengok ada hijau pada permukaan hijau pada dahan atau batang. Dan pokok anda mungkin menjadi semakin tua. Terdapat ada daun kering, dahan kering dan pokok semakin tak boleh berhasil lagi. Daun menjadi kuning terutamanya pada tempoh pembungaan atau pembuahan. Dan kadang-kala kami nampak ada gejala gugur buah, ada buah reka. Mungkin pokok anda masih boleh hidup dengan baik, tapi ia tak dapat berhasil dengan lebat sebab masalah-masalah kecil yang disebut di atas. Jadi untuk malam ini, melalui bengkel pada malam ini kami harap dapat belajar bersama. Tengok ada apa kebaikan enzim dan baja daun cecair yang berbeza jenis dan macam mana kami boleh buat enzim dan baja daun cecair sendiri. Marilah kita tengok definisi baja daun. Apakah itu baja daun? Okey, kadang itulah baja daun itulah nutrien yang dibekal melalui daun dan kadang-kala ia meresap juga boleh meresap baja cecair melalui bahagian lain, contohnya batang atau dahan. Dan apakah itu enzim? Dalam bahasa Melayu kami panggil enzim. Okey, itulah baja daun berfungsi lengkap
yang dihasil melalui penapaian atau fermentasi bahan semula jadi. Seterusnya, kami akan sebut enzim sahaja supaya tak kelirulah. Kandungan enzim memang bergantung pada jenis bahan yang dicampur untuk fermentasi. Seperti dia ada nutrien M atau P atau K atau ketiga nutrien pun ada, nutrien galian atau vitamin, hormon tumbuhan, antioksidan, kandungan penghalau makhluk perosak dan lain-lain. Dan fungsi enzim memang bergantung pada jenis bahan yang dicampur juga. Contohnya, ia boleh dibuat sebagai baja cecair daun, ia boleh digunakan sebagai bahan penghalau dan atau pencegah serangga perosak, bahan penguat atau pemulih tumbuhan, atau bahan detoksifikasi tanah dan lain-lain. Kenapa saya perlu gunakan enzim atau baja daun? Boleh tengok gambar ini. Biasanya itu akar pokok akan meresap nutrien daripada tanah. Selepas kami taburkan baja, itu baja akan larut atau terurai dalam tanah, akar akan resap nutrien ini, dan nutrien yang diasap akan tukar melalui proses dalam tumbuhan sendiri menjadi asid amino dan juga menjadi protein, enzim dan hormon. Protein, enzim dan hormon macam mereka berfungsi sebagai macam Lego. Dia akan gabung antara satu sama lain dan menjadi salah satu bahagian tumbuhan. Tapi mungkin masa itu pokok anda sudah ada masalah. Contohnya ada reput buah atau jatuh buah atau daun kuning atau masalah-masalah yang disebut tadi. Jadi kalau kami gunakan pembajaan yang sebegini, mungkin proses ini akan ambil terlalu lama. Untuk merawati gejala-gejala masalah yang disebut tadi. Jadi kami boleh memberi nutrien tumbuhan melalui daun atau asid amino, antioksidan dan hormon melalui daun. Itulah fungsi baja cecair daun. Ini kesan memang cepat tapi singkat sesuai untuk perbekalan yang cepat. Dan bila saya perlu gunakan enzim dan baja daun, yang pertama, kalau anda ada tanam tumbuhan yang berhasil secara berterusan, contohnya macam terung, macam pokok buah-buahan, pokok durian, pokok mangga dan sebagainya, cili dan sebagainya, fungsi baja daun akan membantu pokok anda melanjutkan jangka hasil dan meningkatkan jumlah hasil juga. Dan kedua, kalau anda nampak ada gejala kekurangan nutrien pada pokok anda, fungsi baja daun adalah untuk merawati gejala kurang nutrien dan menjadikan tumbuhan anda lebih sihat lagi. Dan ketiga, kalau anda nak menambah baik kualiti buah, jadi fungsi baja cecair adalah untuk menambah kandungan buah dan kemanisan buah. Buah anda menjadi lebih besar dan manis lagi. Dan cara biasa untuk pekebun membekal baja cecair pada daun adalah melalui dengan baja daun kimia. Dan baja daun kimia biasanya didapati dalam bentuk kimia atau separuh kimia. Maksudnya separuh kimia maksudnya dia kimia campur dengan bahan organik menjadi separuh kimia. Tapi sumber bahan baja kimia ini diperbuat daripada bahan yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya petroleum. Dan biasanya kami spray atau sembuh pada daun, itu baja kimia akan titis pada tanah dan dia akan hilang melalui tanah dan alir ke dalam sistem air. Jadi sisa kimia ini biasanya tidak dapat biodegradasi atau tidak dapat diuraikan dan tidak dapat digunakan semula dalam persekitaran. Dan kini memang ada satu isu pencemaran air yang serius di dunia, iaitu eutrofikasi. Inilah memang fenomena yang
yang itu penambahan lumut yang terlampau dan kematian hidupan air akibat daripada kandungan nitrogen dan fosforus yang meningkat dalam sistem pengairan. Jadi itu bila kami letakkan itu baja kimia atau kami spray baja kimia pada daun, dia titis dan alir ke dalam sungai atau sistem air, itu nitrogen dan fosforus akan merangsang pertumbuhan lumut. Okey, dan kematian hidupan air, okey, ia akan menyebabkan banyak kulat atau kuman yang berbahaya membiak dalam air juga. Jadi sistem air ini akan menjadi tak sesuai untuk minum atau tanam juga. Jadi siapa yang akan tanggung akibat ini bukan kita, tapi mungkinlah anak-anak atau cucu cici kita. Jadi boleh tengok kes ini eutrofikasi berlaku di United States, okay, Amerika Syarikat, berlaku di Toledo, Ohio, kerana ada baja yang semakin banyak alir ke dalam sungai, okay, jadi mereka terpaksa tutupkan tap water system pada kawasan itu. Kalau untuk bersihkan air ini memang perlu banyak kos dan teknologi. Dan kemungkinan besar kita akan kekurangan air yang bersih pada masa kelak. Jadi kalau boleh kita ambil dan guna apa-apa daripada alam sekitar dan sisanya bila masuk balik ke dalam alam sekitar, ia akan selamat, okey, dan tidak terancam juga. Inilah kitaran tutup yang sihat dan seimbang. Apa-apa cara yang disebut pada hari ini akan dapat memenuhi tujuan yang disebut tadi. Okey, kami buat ringkasan pada setakat ini dulu. Okey, enzim dan baja terdahulu berfungsi sebagai bahan pembekalan nutrien cepat melalui daun. Dan bila kami gunakan enzim atau baja terdaun, kalau anda tanam tumbuhan yang berhasil secara berterusan, kalau anda nampak ada gejala kekurangan nutrien pada tumbuhan dan kalau anda nak buah lebih besar dan manis lagi, kalau boleh, pilih dan guna baja terdaun organik untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar seperti masalah eutrofikasi, iaitu pertumbuhan lumut yang terlampau dan kematian hidupan air. Okey, jadi seterusnya kami tengok apakah macam mana kami buat enzim dulu. Okey, enzim. Okey, sila ingat ada tiga nombor, okey, iaitu 1, 3, 10. Okey, saya ulang lagi, 1, 3, 10, 1, 3, 10. Apabila kamu nak buat enzim, okey, ingatlah tiga nombor ini dalam otak anda. Okey, apakah itu 1, 3, 10? Ya, bermaksud iaitu 1 kilogram punya gula, tapi jangan guna gula putih kerana gula putih sudah diproses secara kimia dan banyak nutrien seperti galian atau vitamin sudah dibasuh. Okey, jadi ia tak sesuai untuk menjadi nutrien bagi fermentasi. Dan 3, maksudnya 3 kilogram bahan yang mengikut fungsi anda nak. Maksudnya kalau anda nak buat dia menjadi bahan penjaga serangga perosa atau enzim buah, okey, tengok apakah yang anda nak, kami letakkan apa bahan. Dan 10 maksudnya 10 kilogram punya air. Jangan guna air tap water atau air pipe saja kerana dalam ada klorin. Okey, jadi kalau ada klorin dia akan membunuh banyak kuman atau kulat yang berfaedah dalam air ini. Melainkan air telah dijemur di bawah matahari lebih daripada 2 hari, itu klorin sudah lepas, okey, air ini okey. Dan bila kami guna bekas, kalau boleh kami cari bekas yang tidak lusinan. Maksudnya itu cahaya tak boleh masuk ke dalam bekas. Kalau hanya ada bekas yang lusinan, okey, kami perlu tutupkan bekas dengan kain. Dan kalau boleh, okey, kami boleh tambah mikrob yang berfaedah, contohnya EM1, Bacillus subtilis dan lain-lain jika boleh didapati. Dan hari ini kami nak belajar 3 jenis enzim, okey, untuk
jenis enzim yang berbeza, bahannya juga berbeza. Okey, contohnya yang pertama enzim amino. Okey, kalau kami enzim amino maksudnya enzim protein yang tinggi. Okey, bahannya kami boleh letakkan ikan, kandungan organ ikan, sayur terdaun dan sisa sayur kerana kandungan nitrogen ini memang tinggi. Untuk enzim buah, okey, kami boleh letakkan daging atau kulit buah yang asidik seperti lemon, lime, orange dan nanas. Kalau kami nak buat enzim bahan pengalap makhluk berosak, kami boleh letakkan bahan makanan yang berbau kuat, bukan kuat seperti bawang, pandan, serai, cili, kunyit, lada dan sebagainya. Kenapa kami tak mau campur sekaligus semua bahan ini? Kerana kulat atau kuman yang menguraikan protein, yang menguraikan buah, yang menguraikan bahan makanan ini semuanya adalah tak sama. Okey, jadi kami campur sekaligus, itu kuman tak boleh berfungsi dengan efektif, dengan baik. Jadi kami perlu asingkan bila kami buat enzim seperti ini. Jadi kami campurkan semua bahan dalam bekas ini. Okey, kami bagi dia urai dan fermentasi selama 3 bulan. Pada bulan pertama, okey, mungkin dalam ada banyak gas. Okey, jadi setiap hari kami perlu buka penutup selama 5 saat bagi gas keluar. Okey, selepas itu tutupkan lagi. Okey, bagi dia fermentasi 3 bulan. Okey, dan dalam proses ini kalau anda nampak itu pada permukaan enzim putih seperti ini dan banyak bubble. Okey, ini maksudnya memang sangat-sangat baik. Oh, ini enzim memang sangat aktif. Tapi kalau nampak hitam sebegini, maksudnya oh enzim ini mungkin kualiti tak baik. Kami perlu tambahkan gula lagi, bagi dia melalui fermentasi lagi, tengok ada gula putih kah. Okey, kalau tak ada, mungkin kami perlu buat semula lagi. Okey, selepas kami buat enzim ini, okey, kami perlu larutkan dalam air. Okey, jadi kalau kadar larutan adalah 2.5 ml sehingga 5 ml campur dengan 1 liter air, kami boleh sembur pada daun atau tanah. Dan sini adalah senario, okey, atau tempoh aplikasi enzim. Untuk senario pertama, bagi tumbuhan yang berhasil secara berterusan, contohnya ciri telur, sayur menjala, sayur berbuah atau pokok buah-buahan, kami perlu campur dan sembur kedua-dua enzim amino dan enzim buah, atau kami boleh sembur secara selang-seli. Maksudnya minggu ini saya spray enzim amino, minggu depan saya spray enzim buah secara selang-seli. Dan kami perlu ulangi proses ini setiap 7 sehingga 14 hari. Okey, kenapa kami spray kedua-dua sekali? Okey, tengoklah, ini enzim amino tinggi yang diperbuat daripada bahan ikan. Okey, kandungan tinggi dalam kandungan asid amino dan nitrogen, dan kebaikannya adalah seperti SK2. Okey, itu bahan cantik kulit. Okey, yang dapat merangsang pertumbuhan sel baru dan pemulihan tumbuhan. Dia menjadikan tumbuhan anda lebih mudah lagi. Dan dia membuat daun lebih lembut, hijau dan juicy. Kalau masa itu ada buah, dia menjadikan kandungan buahnya lebih lembut dan creamy. Contohnya kalau kami tanam pokok durian atau pokok durian dan pokok pisang, dia punya buah, okey, bila kami makan dia rasa creamy sikit. Okey, jadi kalau kami nak creamy sikit, okey, kami boleh semburkan enzim amino tinggi. Untuk enzim buah, okey, dia mengandungi potasium dan vitamin antioksidan yang tinggi. Kebaikannya macam vitamin. Kami berikan vitamin untuk tumbuhan yang boleh membuat buah lebih besar dan manis, ya dapat merangsang sistem pertahanan diri tumbuhan yang lebih kuat, dan dia boleh membuat daun
atau batang menjadi lebih keras. Okey. Tadi kami cakapkan, okey, kami perlu sembuhkan kedua-dua ini sekaligus atau secara selang-seli. Ada kawan tanya, bolehkah saya hanya spray enzim amino atau enzim buah sahaja? Boleh, tapi kalau kami hanya spray enzim amino tinggi saja, pokok akan menjadi terlalu juicy dan lembut. Ya, bila dia menjadi lebih terlalu juicy, ia akan menarik banyak serangga perosak, okey, dan kulat buruk dengan senang kerana ia rasa lembut, banyak jus, semua nak pergi hisap, itulah tak baik. Tapi kalau kami sembuh enzim buah sahaja, pokok akan menjadi semakin keras. Okey, bila dia menjadi semakin keras, itu pokok akan menjadi tua dengan lebih cepat. Jadi, kalau kami spray kedua-dua sekali atau secara selang-seli, nutriennya akan dapat seimbang. Pokok akan menjadi muda dan kuat dan akan dapat melanjutkan jangka hasilnya juga. Dan senario kedua, semasa persediaan tanah untuk penanaman seterusnya, kami perlu campur dan sembuh kedua-dua enzim amino dan enzim buah. Okey, dengan ini ia dapat merosakkan lapisan sel kulat buruk dalam tanah, okey, dan ia dapat menarik dan merangsang keberbiakan mikro yang berfaedah dan membantu pertumbuhan akar yang lebih baik. Untuk senario ketiga, bila anda mendapati batang atau dahan pokok anda diliputi oleh lumut atau ada penyakit wujud pada batang, contohnya inilah penyakit anthracnose pada pokok durian, okey, penyakit canker disease pada durian, okey, anda boleh sembuh enzim buah, okey, yang sesuai untuk rawatan tumbuhan yang berkayu tinggi, okey, dan ulangi ini setiap 7 sehingga 14 hari. Dengan ini, kalau kami ada masalah ini, kami perlu campurkan 10 ml enzim buah dengan 1 liter air. Ini memang pada waktu kes itu sudah menjadi serius. Dan kami spray pada tumbuhan yang berkayu yang akan mengurangkan gejala penyakit ini. Kenapa dia boleh mengurangkan? Kandungan asingnya boleh merosakkan lapisan selnya dan vitamin dan antioksidan yang menjadikan sel lebih tebal dan lebih baik dalam pemulihan. Untuk senario keempat, kami boleh mencegah makro perosak untuk perlindungan tumbuhan. Masa itu kami boleh sembuh enzim penghalau serangga. Kami boleh tambah 3 ml cuka kayu lagi untuk keberkesanan yang lebih baik. Okey, kami perlu ulangi setiap 7 hari dan spray dan boleh mengurangkan makhluk perosak dalam tanaman anda. Okey, untuk kedua DIY baja terdahulu sendiri, untuk sesiapa yang ada tanam atau sayur atau pokok yang dapat berbuah seperti cili terong atau pokok buah-buahan yang memerlukan nutrien kalsium, magnesium, boron. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalsium, magnesium, boron. Kalsium, magnesium, boron. CalMag-Bor. Okey, kalau anda nampak gejala pokok anda sebegini, ada gugur buah atau buah kecil, ada penyakit hitam punggung atau penyakit bintik hitam, ada reka buah dan kulit. Okey, ini maksudnya, okey, tunjuknya pokok ini tak cukup kalsium. Kenapa tak cukup kalsium? Okey, nutrien kalsium memang penting untuk membentuk kulit buah. Okey, kalsium yang diserap akan menjadi kalsium peptide. Ini merupakan Lego untuk membentuk kulit luar buah. Jadi, kalau pada masa itu pokok ini meresap air secara terlalu banyak, terutamanya pada musim hujan atau persekitaran yang lembap, okey, tekanan air dalam buah akan menjadi semakin meningkat. Kalau kulit buah tak cukup tebal akibat daripada kekurangan kalsium, ia akan menjadi rekah. Okey, kalau untuk kekurangan magnesium, kami akan mendapati
daun kuning, terutamanya pada masa tempoh pembungaan. Okey, tengok daun kuning sebegini. Okey, ini kekurangan magnesium. Ini kami panggil daun kuning tulang ikan. Kenapa tulang ikan? Sebab kami akan tengok tulang daun ini masih berwarna hijau tapi dagingnya sudah menjadi kuning. Okey, ini menunjukkan gejala kekurangan magnesium. Dan untuk gejala kekurangan boron, okey, kami akan mendapati buah ini kelihatan biasa, kelihatan normal, tapi hatinya hitam. Atau hatinya menjadi kosong seperti cauliflower ini atau tembikai ini. Tengok dia hati ada kosong. Okey, jadi ini maksudnya tak cukup boron. Jadi ingatlah kalau anda tanam pokok atau sayur yang berbuah, kami perlu beri nutrien kalsium, magnesium, boron. Kalsium, magnesium, boron. Ketiga nutrien ini. Dan nutrien-nutrien ini dapat dibekal kepada tumbuhan melalui daun. Ini kalau secara daun, inilah cara dengan lebih cepat. Macam mana kami boleh buat baja daun cecair kalsium, magnesium, boron? Okey, inilah kami tunjuk sekarang ini. Okey, kaum MacBall baja daun cecair, kami boleh cari cuka kayu biasa. Okey, cuka kayu atau cuka biasa 100 ml campur dengan 100 gram sepok dolomite. Okey, kami berendam secara bermalam. Okey, yang akan ada reaksi kerana ini merupakan asid, ini merupakan alkaline. Okey, alkaline maksudnya ya tidak berasid. Okey, dia akan ada reaksi. Okey, dan dia menjadi ada cecair yang nutrien. Kami campur dengan air 3 ml dengan 1 liter air. Kalau nak campur dengan boron, okey, kami boleh tambah 1 gram borax lagi. Okey, untuk ini magnesium, kalau kami nampak ada gejala kekurangan magnesium, kami boleh cari Epsom salt. Okey, ini semua bahan ini boleh didapati dalam online. Kami boleh campur 2 gram sehingga 3.5 gram esen dengan 1 liter air. Ini akan juga merangsang pokok buah untuk berbuah juga. Contohnya pokok longan tua. Pokok longan tua memang dia suka berbunga. Jadi kalau kami boleh spray Epsom salt yang sudah dilarutkan, ia akan merangsang perbungaan. Okey, ketiga, kalau kita memang tak ada masa, okey, untuk buat enzim atau baja daun sendiri, kami boleh guna baja daun yang sedia ada dalam pasaran. Kalau boleh, kami boleh pilihlah organik. Contohnya, baja cecair organik ini dibuat daripada sumber protein semula jadi. Ia telah melalui proses fermentasi yang berinovasi. Okey, inilah teknologi Great Fermentation Technology yang akan uraikan semua sumber protein ini menjadi nutrien yang bersaiz mikro, sangat-sangat kecil. Okey, bila spray ini pada tumbuhan, okey, contohnya spray pada daun atau spray pada batang atau akar, yang akan senang diserap oleh apa-apa bahagian tumbuhan sahaja. Ia dibuat daripada bahan organik yang disahkan UMRI listed, okey, yang mengandungi asid amino, hormon dan ekstrak tumbuhan, vitamin dan nutrien galian, nutrien tumbuhan seperti NPK, magnesium, boron, ferrum, iron, zinc, copper, molybdenum dan sebagainya. Semua nutrien ada di dalam. Okey. Kalau tak kisah apa-apa jenis baja daun yang anda guna, okey. Jadi sini adalah tips semasa kami sembuhkan baja daun sedia ada pada sayur berbuah atau pokok buah-buahan. Anda boleh spray pada daun atau pangkal batang setiap 7 sehingga 14 hari. Okey, kami ada buat pemangkasan kan. Maksudnya kami pangkas daun atau batang. Selepas itu kami sembuhkan baja daun ini yang akan merangsang pemulihan pada lukanya. Dan kami boleh sembuh semasa wujudnya gejala kekurangan nutrien juga. Kesimpulannya, okey, kami ada
memperkenalkan 3 jenis DIY enzim dengan fungsi tertentu. Okey, enzim amino, enzim buah dan enzim penghalau serangga. Bagi tanaman berbuah, kami perlu berikan nutrien kalsium, magnesium dan boron. Okey, kalau tadi kami ada cakap baja terdaun, DIY kalsium, magnesium dan boron. Kalau beli dari pasaran, sila pilihlah baja terdaun organik untuk melindungi alam sekitar. Kalau anda nak beli baja cecair organik ini, di mana boleh beli? Kedai nursery atau kebun bunga yang berdekatan, pasar raya seperti Tesco, Home Pro, Aeon Big, Ace Hardware dan platform beli-belah dalam talian. Okey, setakat inilah sesi saya. Saya pas kepada Jess. Okey, terima kasih Cikgu Hans. Jadi kawan-kawan yang baru join kami punya Facebook, adakah sudah share dan tag kawan-kawan anda di komen sana? Kami hari ini ada sediakan mystery gift untuk kawan-kawan yang tag 5 kawan di komen sana. Okey, jadi sebab minta maaf sebab saya punya internet mungkin ada sedikit lag dan tidak dapat bacakan semua PM tentang soalan. Tapi sila kalau ada apa-apa soalan, sila tulis dekat komen. Kawan-kawan akan forward kepada saya lah, tapi akan lambat sikit saja. Jadi Cikgu Hans, untuk tadi itu enzim, ada waktu masa yang tertentu tak boleh menyembuh? Biasanya lebih baik sembuh pada waktu siang. Okey, tapi elakkan cuaca yang panas. Okey, kenapa waktu siang? Kerana pada masa itulah pokok sedang menjalani fotosintesis. Maksudnya dia meresap semua nutrien dan karbon dioksida daripada udara. Okey, dan bertukar menjadikan bahagian tumbuhan-tumbuhan yang diperlukan. Okey, jadi pada waktu siang, okey, sebelum waktu senja, okey, masa itu okey lagi. Tapi elakkan waktu panas kerana bila kami sembuhkan apa-apa bahan pada waktu panas, contohnya dari pukul 12 hingga 2, okey, itulah merupakan tekanan untuk tumbuhan. Okey, itulah saya boleh terangkan. Oh, dan juga kalau sebab tadi Cikgu Hans ada tunjukkan beberapa jenis gejala yang tunjukkan itu pokok adalah kekurangan nutrien. Ya, jadi betul. kalau kami sudah tengok itu daun sudah nampak ada gejala kekurangan nutrien, Ya, betul. masa itu kami baru sembuh, masih boleh diselamatkan lagi tak? Boleh, kerana gejala kekurangan nutrien ini ya berlaku, dia bukan berlaku secara tiba-tiba, okey? Yang menunjukkan gejala awal, okey? Dan bila dia menjadi serius itu sudah mengambil masa secara mingguan. Okey? Dan ya takkan mati begitu saja, tapi dia cuma tak sihat saja. Jadi bila kami sembuh lagi, ia boleh meresap nutrien dan situasi ini akan ditambah baik. Itulah okey. Jadi bagi example, kalau itu daun dia sudah ada nampak itu bentuk tulang, dia masih betul. boleh itu daun masih boleh jadi pulih jadi warna hijau lagi ke, atau dia akan jatuh atau akan gugur? Okey, tengok berapa serius. Kalau yang hanya gejala awal, okey, kemungkinan besar dia boleh tukar menjadi hijau lagi. Tapi kalau kami spray pada semasa dia sudah menjadi serius, maksudnya semua menjadi kuning dan mungkin sudah menjadi coklat, menjadi kering. Okey, itulah daun yang tak sihat ini akan gugur, akan jatuh, okey, dan tumbuh daun yang sihat lagi, daun baru yang sihat lagi. Oh, jadi pada masa itu perlukah I taburkan itu baja bentuk pellet ataupun I continue sembuh ini enzim sahaja? Kedua-dua ini fungsi tak sama. Jadi baja pellet ini yang merupakan makanan, okey, makanan untuk tumbuhan, untuk
untuk hidup lagi dan membesar lagi, tapi enzim ini hanya untuk tadi cakap menambahbaikkan gejala ini. Jadi selepas kalau gejala ini sudah tak ada lagi, okey, kami boleh stop spraying. Itulah okey. Oh, okey. Jadi untuk formula yang tadi bagi tahu, kalau air yang sudah dididih, boleh tak? Sebab tak ada masa untuk jemur di bawah matahari kan. Kalau guna api untuk didih kan boleh ya? Okey, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak share satu tips lagi ya. Itu bekas. Tadi saya lupa cakap. Itu bekas yang kami gunakan. Kalau boleh kami buat disinfection first. Kerana mungkin bekas yang kami ambil banyak kuman, banyak virus, banyak tak apa-apa barang dalam bekas itu. Jadi kami kalau boleh kami spray alkohol atau spray disinfectant first supaya semua kuman memang dibunuh dan tak ada apa-apa gangguan, barulah kami buat enzim. Okey, itulah lebih baik. Ini memang senanglah sebab setiap pada waktu sekarang memang setiap rumah Ya, senang betul. untuk dapat Ya, semua saya percaya semua rumah ada disinfectants sekarang. Okey. Dan macam mana kita boleh kurang semasa buat itu enzim amino, macam mana kita boleh kurangkan bau ikan? Oh, okey. Ini memang soalan yang baik. Okey. Kenapa itu enzim ikan, amino ikan yang mengeluarkan bau yang busuk kerana kemungkinan besar kami gunakan bahan-bahan ikan yang tak segar lagi. Jadi itu ikan bila dia tak segar, kami tak cakap enzim dulu. Bila kami pergi beli ikan itu tak segar, dia sudah mengeluarkan bau busuk. Betul kan? Jadi kalau nak elakkan bau busuk ini, kami boleh gunakan ikan segar. Ikan segar untuk buat enzim ini, itulah salah satu cara. Yang kedua, kami boleh tambah dengan cuka kayu, sedikit cuka kayu untuk mengurangkan bau ini pun boleh. Okey. Dan juga tadi Cikgu Hans ada introduce 3 jenis enzim kan, satu untuk daun, satu untuk buah. Itu daun dan buah boleh campur sekali, tapi itu enzim serangga boleh campur sekali dan sempur tak? Boleh. Boleh. Sewaktu membuat enzim perlu asing, tapi semasa guna boleh campur sama sekali. Boleh campur sekali, boleh. Tak ada masalah. Okey. Dan enzim yang siap, berapa lama kita boleh simpan? Enzim ini ada satu lagi kebaikan yang macam saya tak tahu macam mana cakap, tapi selama semakin lama ya simpan, semakin baik kualitinya. Kerana proses fermentasi masih berlaku lagi semakin lama kami simpan. Kami ada satu contoh, ada satu berkebun yang menggunakan serai, untuk buat itu enzim penghalau serangga. Serai. Dan berkebun ini dia sudah simpan selama 10 tahun. Betul. Dan bila dia ambil ini dan campur dengan air dan spray, itu serangga terus mati. Berkesan sama seperti dengan itu racun kimia juga, kerana semakin lama semakin banyak bahan aktif yang baik yang dilepaskan daripada bahannya. Jadi jangan risau simpan enzim ini. Asalkan itu enzim dia tak keluar, tak ada berbau yang banyak merangsang, maksudnya dia masih dalam kualiti ya, betul. dan boleh digunakan. Ya, betul. Kalau tak ada bau busuk, terus gunakan, tak ada apa masalah. Dan selain itu, tadi botol hitam itu Mr. Garnick 360 yang Cikgu Hans tunjukkan,
yang ini dia perlu simpan perlu simpan dalam bilik suhu bilik ke ataupun suhu sejuk. Uh, uh, tak ada apa-apa permintaan yang tinggi. Jadi biasa sahaja. Okey, simpan. Suhu biasa macam ni asalkan tak ada direct sunlight, jangan. Ya, betul. Okey. Okey, dan juga tadi yang itu botol hitam itu Mr. Ganing 360 perlukan dilute larut dengan air lagi tak? Tak perlu. Itulah sudah ready to use. Maksudnya boleh terus spray pada pokok. Macam itu. Oh, dan kalau untuk enzim yang kita sendiri buat, kalau kita tak larut dalam air terus guna, ada apa kesan tak? Oh, itu kesan buruk. Okey, kerana ini memang pekat, sangat concentrate. Okey. Jadi bila kami spray pada tumbuhan, itu tumbuhan akan menjadi terbakar. Okey. Ini merupakan tekanan besar untuk tumbuhan. Jadi, kami perlu larutkan dalam air terlebih dahulu sebelum guna. Okey? Perlu larut dalam air. Okey, dan kemudian kalau sewaktu kita guna, kita perlu spray pada daun sahaja ataupun bahagian tanah sahaja. Oh, tengok anda nak enzim untuk buat apa? Jadi untuk saya kami spray pada daun dan tanah sekali. Kenapa? Kerana spray untuk daun dia menjadikan daun kualiti daun lebih baik lagi. Contohnya nak daun menjadi keras, nak banyak daun. Tapi kalau saya spray pada tanah bukan tanah lah, saya spray pada pangkal pokok. Okey, saya spray pada stem base pangkal pokok yang akan merangsang pertumbuhan akar dengan lebih lebat lagi. Okey, dan dia menjadikan pokok lebih sihat, okey, dan juga melindungi akar juga. Okey, jadi untuk enzim ataupun cecair baja cecair perlu terus sembuh ke atas bahagian tumbuh-tumbuhan. Betul. Macam ini betul tak? Betul. Jangan sembuh di atas tanah sebab kalau sembuh atas tanah dia tidak akan dapat diserap oleh bahagian tumbuhan. Ya, mesti di mana-mana bahagian tumbuh-tumbuhan saja juga okey. Betul. Okey. Mengapa ke ada orang buat enzim perlu tambah yeast ataupun EM? Oh, okey. Tadi saya cakap kalau boleh dapat itu mikro yang berfaedah, contohnya EM1, okey, atau Bacillus subtilis. Dalam EM1 sudah ada yeast di dalam, okey. Kalau kami tambah, dia boleh menjamin kejayaan enzim anda sebab bila kami tak tambah apa-apa dalam enzim, okey, itu bahan enzim anda, bahan campuran enzim anda mungkin yang akan menarik kulat atau kuman yang baik. Tapi mungkin juga yang akan menarik kulat yang buruk juga. Bergantung pada apa-apa persekitaran enzim anda. Okay, jadi kalau kami letakkan yeast atau MEM1, okay, kandungannya hanya kuman atau kulat yang baik sahaja. Jadi yang menjamin kejayaan enzim anda. Itu yeast ataupun EM, kalau kita guna itu yogurt ataupun deterjen boleh tak? Kalau tak dapat beli EM. Okey, kalau tak dapat beli EM, saya boleh kongsi tips ini. Kalau tak dapat beli EM, okey, kami boleh bergantinya dengan yeast. Okey. Yeast yang kami buat roti? Ya, betul. Yeast, betul. Sama yeast, okey. Dan itu juga lactobacillus itu apa? Macam deterjen atau Yakult. Okey. Itu lactobacillus kan? Okey, kami boleh letak itu. Okey. Kedua-dua ini kami letak dalam, dia juga boleh membuatkan enzim anda lebih baik lagi.
Oh ya, ini bahan-bahan lebih banyak senang untuk cari lah. Mungkin dalam dapur saja sudah boleh dapat. Betul. Okey, dan mestikah tambah gula semasa membuat enzim ini? Tambah gula. Gula. Perlu. Ini memang perlu kerana gula ini merupakan Makanan. makanan awal untuk kuman dan kulat yang berfaedah ini. Jadi gula memang mesti tambah dalam enzim. Okey. Dan apa ada ikan ikan jenis apa boleh guna? Apa-apa jenis ikan pun boleh. Kecuali ikan masin, asalkan ikan yang segar. Asalkan ikan yang segar dan murah. Okey, jangan beli ikan yang sangat mahal dan buat enzim. Jangan buat macam itu, okey? Ikan kampung atau apa-apa ikan pun boleh lah. Macam itu. Kalau macam sewaktu kami masak ikan, itu dia punya leftover, macam dia punya tulang, dia punya isi dalam ataupun dia punya kepala yang ataupun dia punya ekor yang kami tak makan, yang kami kumpulkan itu saja boleh tak? Boleh. Okey. Tapi selepas kami kumpul, kalau kami buat segera, okey. Maksudnya masa itu ikan masih segar. Itu bahagian masih segar lagi kan? Ya, bila kami buat enzim sebegitu, okey, itu tak keluarkan busuk yang bau yang busuk. Okey, tapi kalau kami simpan dengan satu masa, okey, kalau kami buat, itulah akan keluarkan bau busuk. Oh, okey. Dan juga ada apa suhu yang tertentu tak untuk enzim storage ataupun semasa kita buat enzim? Tak ada suhu yang tertentu. Cuaca Malaysia memang bagus untuk buat enzim. Okay, kalau di cuaca sejuk, negara yang cuaca sejuk memang susah kan, tapi Malaysia punya cuaca memang bagus. Betul. Tapi elakkan jangan letakkan di luar rumah dan bagi dia kena hujan, jangan buat begitulah. Tapi di rumah, okey, suhunya semua okey, tak apa. Okey, jadi last question untuk malam ini. Jadi selepas kita masukkan itu bahan-bahan untuk buat enzim dalam itu tong, perlu kita macam setiap kali kacau ke ataupun buka untuk itu gas keluar sahaja? Okey, bila anda buat enzim ini, pada bulan pertama setiap hari itu gas akan berkumpul dalam bekas ini. Jadi kami perlu buka penutup dan bagi dia gas keluar. Okey, tapi selepas 3 bulan, okey, itu gas tak banyak lagi. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu baru ada sikit gas di dalam. Bila kamu buka penutup dia macam cip, okey, sudah habis. Okey, jadi tak perlu setiap hari. Bila selepas 3 bulan fermentasi, okey, hanya mungkin 1 minggu atau 2 minggu, okey, gaus sekejap, okey, dan sudah okey lah macam itu. Okay, thank you Cikgu Hans. Jadi semoga para peserta bermanfaat dari seminar malam ini.